mikrofon kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang saya hormati dan saya kasih, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Gegas saudara, ambil Quran kita, letakkan tempat yang tinggi. Kerana kesempatan yang diberi dah hampir habis. Dah kita gunakan sepenuh-penuhnya saudara. Malangnya kita belum menyempurnakan lagi 6,236 yang wajib kita baca dan imani. Sedangkan masa kita dah habis. Masa yang diberi antara 60 hingga 70 tahun. Anda kiralah berapa baki usia anda, dan kira berapa yang telah kita santuni daripada 6,236. Takkah itu memberi keinsapan kesedaran kita supaya kita serius ambil Quran kita sementara ada kesempatan saudara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia mengaku tak ada ilmu, sebab itu kena wajib belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ambil Quran kita sambil pegang saudara. Dalam hati kecil kita, pegang Quran, doa. Allahummarhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Quranmu. Dalam masa yang sama, minda kita penuhi dengan satu ayat. Fahami dia, fikirkan dia. Pegang saja Quran, ada kesempatan, pegang Quran, baca dulu doa. Allahummarhamni bil Quran. Dan kerangka minda kita penuhi satu ayat surah 17 ayat 9. Catat dulu. Lihat Quran kita saudara. Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Itu dia Quran yang mesti berada, berlenggar pada minda kita, mulutnya baca Allahummarhamni bil Quran. Dalam kerangka minda kita bahawa Quran ini petunjuk yang paling benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Baca maknanya, in case kita tak dapat kuasai bahasa Arabnya. Wajib faham apa yang anda baca. Sambil baca, yafqahu qauli. Tak mudah faham doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Fahami dia. Fahami, mesti faham dengan bahasa Arab. Bertambah kewajipan kita, bahasa Arab pun kena belajar. Kalau kita sampai ke tingkat takwa yang paling tinggi. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allahum yattaqun. Kemoncak takwa itu, kemoncak
Orang yang bertakwa itu memahami Quran dalam bahasa Arabnya. Kita tak mungkin sampai ke kemuncak takwa kalau kita tak fahami Quran dengan bahasa Arab sedangkan kita masih fahami dengan bahasa kita. Dan wajib usaha dengan sakit-baki umur yang ada untuk kita fahami Quran dengan bahasa Arabnya. Oleh itu, terus saja straightforward bahawa ada 7 kewajipan kita terhadap Quran saudara. Tunaikan dalam masa antara 60 hingga 70 tahun. 7 perkara tunaikan. Yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1 hingga 5. Apalkan simpan di hati dan yakini, imani bahawa dia ayat yang pertama Allah turunkan ke atas dunia ini. Turunnya Quran, ayat Quran bukan macam turunnya upih, bukan macam turunnya kelapa kering, tapi itu dibawa oleh Jibril saudara, yang melintasi perjalanan 1000 tahun daripada langit sampai ke bumi semata-mata untuk menyampaikan Quran pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia anda bayangkan bagaimana sibuknya, bagaimana lekasnya kerja Jibril, kerana dia bawa Quran. Tiap ada keperluannya Rasul tiap kali ditanya, wa yas'alunaka anir ruh, Muhammad apa itu nyawa, maka Muhammad tak tahu, minta Quran diajarkan, Allah wahyukan pada beliau. Dan wahyu itu dibawa oleh Jibril sampaikan pada beliau daripada langit pertama sampai ke bumi, jaraknya 1000 tahun perjalanan cahaya. Wajib anda tunaikan 7 perkara pada Quran. Yang pertama, baca dia. Bacalah Quran yang sebanyak 6236. Dah anda baca ke 6236 ataupun baca hanya dekat 7 saja Al-Fatihah? Wajib baca. Baca itu dengan tartilnya, dengan tajwidnya, dengan jaga huruf-hurufnya, jaga harkatnya, itu membaca. Maka 3 perkataan Allah gunakan untuk membaca. Yang pertama ialah qara'a, yakra'u qira'atan, ikra' ikra'ul qur'ana. Perintah pertama membaca Quran, dan ayat ataupun kalimah membaca dipanggil qara'a, yakra'u qira'atan. Masdarnya qira'atan, itu dalam bahasa Arab dan nahunya ada wajib belajar syaratnya. Jadi yang pertama, kewajipan kita pertama membaca. Baca Quran, ayatnya sebanyak 6236. Dah berapa kita baca bandingkan dengan usia kita yang di ujung-ujung ini? So, jangan leka, baca dia. Peringkat awal ni faham tak faham, bacalah. Yang kedua perkataan ialah gunakan untuk membaca ialah tala yatlu. Tala yatlu tilawatan. Pertama qara'a yakra'u qira'atan, kedua tala yatlu tilawatan. Dan yang ketiga perkataan Allah gunakan perkataan ratalil Qur'ana tartila. Itu dia 3 perkataan Allah gunakan untuk membaca saudara. Wajib tugas pertama kita membaca dia. Yang kedua, buat catatan. Yang pertama membaca. Kira daripada berapa telah kita baca, berapa lagi yang belum kita baca. Dan amat banyak hubungannya dengan alam yang sedang dilalui, yang sedang dituruni oleh saudara kita yang kita bacakan tahlil tadi. Bila anda bawa ayat Quran dalam hati anda untuk turun dalam kubur, kubur itu gelap gelita. Kubur itu gelap gelita kerana cahaya tak masuk dalam kubur.
Cahaya bulan tak akan masuk dalam kubur, cahaya bintang tak akan masuk dalam kubur, cahaya matahari tak masuk dalam kubur, sebab tu kubur kita gelap gelita. Tetapi oleh kerana Quran itu merupakan nurnya, Quran itu Quran itu nur yang Allah turunkan. Surah yang keempat ayat 174. Catat, lihat Quran kita, baca. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Quran turunkan, nurnya pun turunkan. Quran itu nur, nur itu Quran, semuanya turunkan. Alangkah bertuahnya bila kita baca Quran dan banyakkan menyimpan dalam kita, makin terang nur kita dalam kubur. Dan mesti insaf sedar, saudara, sediakan sebanyak-banyak ayatnya, mewakili akan ditukar menjadi nurnya. Quran itu nur yang diturunkan. Maka untuk dapat mudah dapat nurnya, doanya. Baca dulu doa, kerja serius baca doa. Tapi belum kita habis lagi, kita baca doa dulu. Seawal kita baca Allahumma rahamni bil Quran, walau kita belum kenal Quran, baca dulu. Dan kerana nur itu amat penting, apatah lagi waktu dalam kubur yang gelap gelita, saudara. Maka doa untuk kita mudah dikurniakan oleh Allah nur, surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Anda wajib mencatat, kerana kita pelupa. Anda belagak macam tak lupa. Orang yang sedar dirinya pelupa tapi belagak macam tak lupa, Allah akan azab mereka. Maka minta kita yang pelupa mesti sedar kita pelupa supaya tidak diazab. Doanya surah yang kedua ayat 286. Rabbana la tu'ahizna innasina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta 4 perkara. Pertama, wa'fu anna. Kedua, waghfir lana. Ketiga, warhamna. Puji dia dulu. Anta maulana, engkau saja tempat kami bergantung, engkau saja tempat kami berlindung, engkau saja tempat kami bersandar, engkau saja tempat kami berpaut. Dia yang kita jadikan tempat berlindung, tempat berpaut, tempat bersandar. Berlindung itu dipanggil maula, dianya dipanggil al-wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka doanya, saudara, waghfir lana warhamna. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. So, jangan lupa mencatat. Kita wajib mencatat kerana kita pelupa. Dan alat untuk mencatat mesti ada kalam dan kertas. Dan wajib ada 3 perkara di hadapan anda, iaitu ada Quran sebagai teksnya, ada kalam dan kertas untuk mencatat sambil baca. Waghfir lana wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan doa untuk dapat nurnya ada pada surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Lihat Quran kita. Sambil sediakan marker untuk kita underline dia. Di rumah apakan? Maka saya telah beri sampaikan pada adat atau cara berdoa. Atau cara berdoa gunakan mesti penuhi 2 piawaian.
piawaian pertama ada pada surah 40 ayat 60. Lihat. 40 surah Ghafir ayat 60, ayatnya berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu selalu dibaca oleh imam, saudara. Yang minta kita mengangkat tangan, sedia untuk tadah tangan. Tapi walaupun doa itu baru separuh, anda wajib habiskan satu ayat, jangan separuh-separuh. Maka ayatnya yang komplit, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dahirin. Komplit satu ayat. Dan kita sedia penuhi piawaian pertama, ud'uni, serulah daku, serulah daku. Maka serulah Allah dengan 3 cara. Kita sedang nak berdoa supaya dapat nurnya. Seru dia iaitu Allahumma Rabbana ilahana, dan penuhi piawaian yang ada pada surah 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Seru Allah dan minta. Dan minta permohonan kita tujukan pada nama-namanya yang 99. Kerana kita hendak minta nur, maka sebut tujukan pada namanya An-Nur. Dia satu namanya An-Nur yang patut anda dah lama menghafalnya. Seawal wallahu alladzi la ilaha illahu al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Seawal An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baki, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabur. Doanya ada pada surah yang ke-66 ayat 8. Raikan mukadimahnya. Allahumma Rabbana ilahana ya An-Nur. Doanya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana. Sempurnakanlah nurku, nurmu pada diriku. Sempurna nurnya saudara sebanyak 6,236. Anda ada rasa berapa ada nurnya dah ada pada kita? Namun kita minta jangan putus asa. Mesti kerja kuat. Sanggit berakit-rakit ke hulu. Kalau tak sakit rakit, kalau nanti merana kita sejak dunia sampai kat kubur, sampai kat neraka sana. Jadi doa kita, Allahumma Rabbana ilahana, tujukan yang ada nur itu ya An-Nur, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa untuk berlupa, la tu'ahisna innasina aw ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Dan doa awal nampak saja Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Apakan saudara? Jadi Quran itu nur yang diturunkan. Quran pun turun, nurnya pun diturunkan. Bertuahlah orang semasa kat dunia antara 60 hingga tahun dapat menyimpan nurnya, automatik kuburnya terang benderang dengan nurnya. Cahaya bulan takkan masuk dalam kubur kita. Cahaya matahari pun takkan masuk. Cahaya bintang pun takkan masuk. Itu kerana kat dunia mereka bergelar maita, bangkai bernyawa. Kerana matinya digelar mendiang, maka kuburnya gelap gelita. Siapa saja yang tak beriman dengan Quran, tak baca Quran, tak simpan nurnya, automatik kuburnya jadi gelap gelita dan matinya dipanggil mendiang saudara. Dan kuburnya bukan saja gelap gelita, jadi kawah-kawah neraka.
Oleh itu anda wajib perbanyakkan menyimpan nurnya sebanyak 6,236. Orang biasa macam kita tak mungkin mencapai 100% daripada 6,236 saudara. Umat Muhammad hanya beliau saja yang berjaya menyimpan 6,236 dalam hatinya. Tiap kali datang Jibril belajar, nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Tiap kali Jibril datang, ajarkan pada Muhammad, Muhammad simpan di hati. Ruh Quran simpan di hati dan maksudnya timpan tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Rohnya yang sebanyak 6,2 tersimpan di hati. Tanya di anda, takat ini dah umur 70 tahun, berapa simpan 6,236? Belajar tak ada, kesempatan kemasan pun tak ada. Belajar saudara. Apakah sekian demi sekian? Jadi kewajipan kita yang pertama kena membaca Quran, sama ada dengan qira'a iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kedua dengan tala ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Rasul kita tak pernah baca satu kitab pun kecuali Quran saudara. Tu nasihat saya pada anda, habiskan tamatkan 6,236 Quran, barulah baca kitab. Barulah baca kitab Riyadus Salihin. Barulah baca kitab I'anatul Talibin. Bacalah kitab Mu'tabadin. Selagi tak habis, tak komplit 6,236, jangan cuba sentuh-sentuh. Rasul kita tak pernah baca kitab satu pun saudara. Tak macam umatnya 6,236 tak komplit. Rajin baca kitab hikam lah, kitab itulah. Boleh baca, tapi sempurna yang 6,236 dulu. Kewajipan kita yang pertama membaca, sama ada dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ataupun talaq ataupun utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dengan ketiga membaca dengan ratala waratilil Qur'ana tartila, ikut sekuenya. Habis yang pertama Fatihah, terus masuk yang kedua Al-Baqarah, masuk yang ketiga Ali Imran. Kita kadang tebuk atap lah. An-Nahlu belum baca, kerana malam Jumaat bacalah Yasin. Tak apa tepat saudara. Habiskan dulu. Boleh kita ikut occasion dalam minoriti kat hari itu, pada hari pakai itu tidak habiskan dulu. So ingat, yang pertama kewajipan membaca, baca sedari rumah. Kewajipan kita yang kedua beriman. Kewajipan kita yang kedua beriman. Beriman itu ada 6 rukun iman, termasuk beriman dengan Quran kalamullah. Untuk beriman, lihat surah yang keempat ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur. Akhir rukun iman. Pertama billahi wa malaikatihi. Ketiga, wa kutubihi. Keempat, wa rusulihi. Yang kelima, wal yaumil akhir. Jadi pada surah yang keempat, ayat 136, terdapat 5 daripada 6 rukun iman. Rukun iman yang ke-6 ada pada surah yang ke-9, ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Kewajipan kita pertama ialah membaca. Kerana itu ayat pertama yang Allah turunkan ayat surah membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum ayat-ayat berikutnya wajib sembahyang, aqimis salah. Tapi turun dulu membaca dulu. Aminu billah, turun dulu Iqra'. Jadi yang kedua kena beriman. 6 rukun iman. Pertama beriman dengan Allah. Kedua beriman dengan para malaikatnya. Ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya. Beriman dengan nabi-nabi dan rasulnya. Beriman dengan hari kiamat dan beriman dengan qada dan qadar. Syarat kedua, mesti beriman, saudara. Pertama, mesti membaca. Dan beriman juga Quran itu kalamullah. Kita hari ini cuma mampu sebut Quran kalamullah. Sedangkan tak tahu apa makna kalam, saudara. Saya akan terangkan nanti pada pertemuan kata apa dia kalamullah. Itu dia kewajipan yang kedua, beriman dan beriman bahawa Quran itu juga kalamullah. Dan yang ketiga kewajipan mentadaburi dia. Mentadaburi dia, merenung dia. Bila tadabur melimpahkan 5 perkara. Pertama, renung. Pertama, dengar dengan telinga. Bila sebut tadabur, iaitu pertama membaca. Baca tadi libatkan telinga. Telinga mendengar, telinga dengar. Dengar mahratnya. Dengar sifat hurufnya. Dengar matnya. Dengar mat aslinya. Dengarkan itu yang syarat pertama untuk tadabbur. Yang kedua, dengar 6, 2, 3, 6 hari-hari dengar, saudara. Tiap saat dengar. Apa baiknya kalau kita mendengar Quran, akan ada harapan untuk berubah. Kalau tak dengar Quran, tak mungkin berubah. Apa buktinya? Umar Khattab berubah daripada seorang musyrik, daripada seorang kafir, daripada seorang musyrik jadi orang yang bertauhid, daripada seorang kafir jadi orang yang beriman kerana mendengar. Maka datang ayatnya suruh mendengar. Wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah jadikan telinga yang pertama untuk mendengar ayat-ayatnya. Kedua untuk mendengar hadis dan sunnahnya. Tapi kita salah guna, saudara. Tak banyak masa kita gunakan telinga untuk mendengar ayatnya. Terbaliknya kita banyak menggunakan dengan kempen-kempen. Kempen orang berebut kursi. Kempen orang nak jaja produknya. Tak termasuk dengan nyanyiannya, tak masuk dengan lawak jenakanya, tak termasuk dengan hiburannya. Kalau anda dengar, saudara, ayat Quran sebanyak 6, 2, 3 itu selalu, maka telinga kita makin hari makin peka, makin sensitif. Sepeka telinga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mendengar Quran hari-hari, tiap saat. Baik itu telinganya makin peka. Sehingga kerana terlampau pekanya pun denyut nadi umatnya yang berada 20 pun beliau dengar. Walaupun beliau dia ada di Madinah yang jaraknya beribu batu, saudara. Kalau tak dengar Quran, saudara, dari makin hari makin pekak, makin tuli dan akan ada sumun. Wajib perbanyakkan mendengar ayat-ayatnya. Disokong dengan ayat Quran. Wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Umar Khattab berubah daripada seorang musyrik jadi orang bertauhid. Daripada seorang kafir jadi orang mukmin kerana mendengar. Dan beliau dengar ayat itu pada usia
40 tahun satu hari. Kita dah dengar ayat Quran sejak daripada umur 3 tahun dengar, tapi tak banyak perubahan pada kita. Sebabnya yang pertama kerana kita kurang yakin, yang kedua kerana kita tak faham apa yang kita dengar dalam bahasa Arab. Umar Khattab kerana Quran itu kerana bahasa Arab bahasa ibundanya, dengan 6 ayat saja pun dah berubah. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman halaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Daripada seorang yang bengis, seorang yang pendendam, seorang yang musyrik, yang kafir, saudara, bila dengar saja kebetulan berada di hadapan rumah adik perempuannya Fatimah, dengar saja hatinya dah mula remuk redam, bagai ditikam duri sembilu saudara hatinya. Tengok, Quran banyak berisan pada hati kita. Lantaran mendengar, telinganya pun dah dapat samak. Telinga kita wajib dapat samak. Kalau telinga dapat samak, makin hari makin peka, makin peka, makin peka. Tetapi kerana Rasul kita tiap saat baca Quran, maka telinganya amat peka. Jadi beliau dengar denyutan nadi darah, kata-kata daripada umatnya, walaupun jauh yang ada di 20 Shah Alam ini, sedangkan beliau dia ada di Madinah saja. Apa tandanya beliau dengar rayuan kita? Tandanya beliau dengar, kerana kita ucap salam pada beliau, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerana beliau dengar, beliau jawab. Beliau tak mungkin menjawab kalau tak dengar. Dan dengar itu didorong oleh kerana baca tiap saat 6, 2, 3, 6. Maka beliau jawab, assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kan saja menjawab salam kita, walaupun kita berpesan dengan angin lalu, walaupun kita pesankan dengan pos laju, tapi beliau tak terima dan beliau jawab. Kerana telinga beliau cukup peka, saudara. Tak macam telinga kita, telinga umatnya makin hari makin pekak, makin pekak, makin pekak. Jangan sampai sumun. Wajib dengar Quran. Baiknya bila kita dengar Quran, Quran itu yang kita dengar memecahkan batu penyumbat yang ada pada telinga. Batu penyumbat yang ada pada telinga ada pada surah 41 ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wakrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Kita tak sedar, kita tak tahu. Kerana Allah beritahu pada Muhammad Rasul kita, Muhammad sampaikan pada kita bahawa telinga kita sama ada kiri ataupun kanan ada penyumbat nama dia Al-Wakru. Penyumbat itu menghalang untuk kita mendengar. Makin lama tak dengar, makin lama tak dengar, makin besar penyumbatnya Al-Wakru. Akhirnya telinga kita jadi penyakit nama dia sumun. Bila telinganya sumun, maka matanya pun umyun dan hatinya pun bukmun. Elakkan, sumun, bukmun, umyun fahum la yarji'un. Ada 7 kewajipan kita pada Quran. Pertama, baca dia. Kedua, beriman. Imani Quran itu juga kalamullah. Yang ketiganya ialah tadabburi dia. Tadabburi itu melibatkan mula telinga mendengar 6, 2, 3, 6. Sambil dengarkan harkatnya, dengarkan gunahnya, dengarkan tartilnya. Bukan saja dengar sebagai kewajipan kita. Yang ketiga iaitu tadabbur. Keempat,
akal fikirkan. Akal fikirkan 6236. Ayatnya 6 tapi kalimahnya hampir 7 juta, saudara. Kan mudah. Ramai gunakan tadabbur tapi tak gerakkan 4 anggota supaya dinamik. Telinga dengar dia, akal fikir dia. Kalau telinga tadi kita dengar ayat-ayatnya, telinga kita makin hari makin peka, selamat daripada sumun. Dan akal kita kalau kita gunakan memikirkan 6236 ayat-ayatnya, maka akal kita akan salim sejahtera, saudara. Selamat daripada menyanyuk, selamat daripada gila, selamat daripada pikun, selamat daripada macam kena sihir. Dan wajib sejahterakan akal kita hanya dengan membaca dan memikirkan 6236 ayat Quran, saudara. Dan tadabbur yang ketiga, mesti gunakan mata kita. Mata kita merenung ayat-ayatnya 6236 yang terkumpul dalam Quran, dan renunglah ayat kauniyahnya, kauniyahnya yang di luar sana, termasuk langitnya ayat kauniyah. Baca dia, afala yanzuruna ila samai fawqakum kaifa banainaha wa zayyanha min furud. Bacalah ayatnya di belakang kita, bumi kita. Semua minta kita membaca. Dan yang keempat, bila tadabbur, libatkan hati kita. Kalau telinga, satu kerjanya mendengar ayat-ayatnya 6236. Dan mata, akal hanya mikirkan 6236. Mata merenung, tapi hati 3 tugasnya. Pertama, tempat iman. Iman tempatnya di hati. Yang kedua, hati tempat memahami ayat-ayatnya 6236. Dan yang ketiga, hati untuk daya kepahaman. Itu dia syarat bertadabbur. Yang kelima, dengan ilmu. Dengan ilmu, iaitu ilmu Quran yang sebanyak 6236. Baru anda boleh bertadabbur, saudara. Saya baru menyampaikan pada anda 3 daripada 7 kewajipan kita. Saya ulang. Pertama, kewajipan kita pertama membaca ayat-ayatnya 6236. Kedua, beriman, termasuk beriman kat Quran kalamullah. Dan yang ketiga, bertadabbur, libatkan telinga mendengar, akal memikirkan, mata merenung, dan hati iman memahami dan daya kepahaman. Ada lagi 4, saya akan sambung pada perdagangan akan datang, insya-Allah. Oleh kerana Quran itu amat penting, maka aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ilahana irhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ilahana ya an-nur atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yuk minta bersama saudara. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Puji dia, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tutup doa kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.